Dalam kalangan kita mungkin bertanya bagaimana vaksin COVID-19 ini berfungsi ataupun bekerja. Dan bersama saya menerusi Google Meet ketika ini, konsultan penyakit berjangkit Hospital Queen Elizabeth II, Dr. Giri Shan Rajaram. Selamat petang, Doktor. Selamat petang, Ustaz. Ya, doktor, ada dinyatakan bahawa mungkin dos pertama berkaitan dengan vaksin BioNTech ini mempunyai keberkesanan sehingga 89% sebelum pengambilan untuk dos kedua dalam tempoh 21 hari. Tetapi sebagai permulaan untuk kita memahami kitaran selepas suntikan vaksin pada dos pertama ini bagaimana, doktor? Alright. Terima kasih Aisyah atas soalan itu. Sekiranya kita boleh mengambil selangkah ke belakang, izinkan saya berkongsi tentang fasa-fasa yang perlu dilalui oleh sesuatu vaksin sebelum ia diberikan kepada masyarakat umum. Dia terbagi pada dua peringkat ataupun dua fasa, iaitu fasa pra-klinikal dan fasa klinikal. Dan fasa klinikal awal ini akan dipanggil fasa klinikal 1 dan 2. Apa yang cuba dibuat oleh vaksin adalah melihat dua perkara. Yang pertama adalah immunogenicity, iaitu mereka akan cuba mengoptimalkan dapatkan dos yang paling optimal yang akan merangsakkan imunitas sistem badan untuk protek kita daripada gejala-gejala COVID-19. Dan yang keduanya is keselamatan vaksin dari segi kesihatan dengan vaksin tersebut. Dan bila kita lihat untuk contohnya vaksin kombinasi Pfizer ini, mereka mendapati dua dos dalam selang 21 hari adalah dos yang paling optimal, dan dos ini yang akan seterusnya dibawa ke ujian fasa klinikal peringkat ketiga, di mana akan terdapat berpuluh ribu peserta yang sukarela yang akan mendapatkan vaksin ini untuk melihat tahap keberkesanan vaksin tersebut. Dan sekali lagi, kalau kita mengambil contoh vaksin Pfizer ini, tahap keberkesanannya adalah lebih kurang 95% pada ujian peringkat fasa ketiga. Dan dosis inilah dan jadual inilah yang digunakan dalam pemberian vaksin untuk masyarakat seterusnya setelah itu. Dan juga doktor, mengapa ia perlu mengambil tempoh sehingga 21 hari untuk suntikan dos yang kedua? Alright. Dari segi klinikalnya, dari segi sainsnya, apa yang kita bahas adalah dos yang pertama kita panggil priming dose adalah untuk badan kita mengenal antigen tersebut dan menghasilkan tindak balas antibodi yang awal. Dan setelah 21 hari, bila kita bagi suntikan yang kedua, tindak balas ini akan meningkat dari segi antibodinya dan pengenalan antigen tersebut. Dan seterusnya, setelah 7 hari dos yang kedua tersebut, badan kita dari segi praktikalnya adalah diprotek daripada gejala-gejala COVID-19 setelah mendapat dosis kedua tersebut. Doktor, ada atau tidak kes yang tidak berlaku tindak balas terhadap penerima suntikan vaksin berkenaan? Ini memberi maksud, adakah boleh kita mengenal pasti bahawa dos yang dikenakan atau suntikan kepada orang ramai ataupun masyarakat itu tidak bertindak balas dalam badannya? Alright. Kalau kita mengambil contoh, sekali lagi saya ambil contoh vaksin Pfizer ini, sebab ini vaksin yang telah di-roll out dalam fasa pertama ini, dari segi ujian klinikal yang mereka lakukan, terdapat pelbagai lapis masyarakat yang diberikan suntikan vaksin. Dari segi umur, dari segi masalah-masalah kesihatan, dari segi tahap imun sistem badan. So, lot of people lah yang diberi. Dan secara purasanya, secara keseluruhannya, mereka mendapati tidak balas imun sistem badan ataupun protection yang dapat daripada vaksin ini adalah amat tinggi. Kita sendiri lihat it's quoted to be about 95%. So I think that's an important point kita untuk perlu faham. So untuk soalan yang keduanya, adakah akan ada orang yang tidak balas imun sistemnya akan berkurangan sedikit? Jawapannya ya. Akan ada mungkin mereka yang memang sudah sedia ada imun sistem mereka terlampau rendah dan tidak dapat menghasilkan immunity, mungkin menghasilkan antibodi lebih rendah. Tapi dari segi praktikalnya, mereka jugalah yang memerlukan vaksin ini, paling memerlukan vaksin ini,
sebab mereka adalah terdedah pada risiko COVID-19 serius kalau dapat penyakit COVID-19 ini. Doktor, jika penerima suntikan vaksin ini contohnya terkena jangkitan ataupun terkena COVID-19 ini, adakah risikonya akan lebih rendah berbanding mereka yang tidak menerima apa-apa suntikan dos vaksin? Alright. Dari segi praktikalnya, kalau kita melihat dari segi trial tersebut, mereka telah melihat endpoint ataupun penghujung di mana gejala-gejala COVID-19. Dan kalau kita melihat kebanyakan vaksin yang telah dihasilkan setakat ini, kita tahu kebanyakan mereka protected daripada segi kesampingan serius COVID-19, iaitu sama ada memerlukan masuk hospital, masuk ke ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. So that important juga kita mengetahui seseorang menerima vaksin ini akan berada di risiko lebih rendah untuk mendapat penyakit COVID-19 lebih serius. Doktor, mungkin kita ada sekarang Pfizer, BioNTech. Selepas ini kita akan melihat pula kepada vaksin Johnson & Johnson contohnya dan juga Sinovac. Dalam hal ini mungkin tindak balas dan juga cara vaksin ini bekerja juga berbeza. Tetapi apa yang doktor boleh katakan selepas kita menerima suntikan pertama ataupun kedua, selepas itu jangka hayat dan juga jangka masanya bagaimana? Adakah perlu ada suntikan lain untuk vaksin COVID-19 ataupun sudah cukup sekali ataupun dua kali suntikan vaksin itu diterima? Bergantung pada jenis vaksin yang diberikan, kebanyakan vaksin adalah memerlukan 2 dos yang berasingan. Terdapat juga seperti saya bagi tahu ada vaksin yang memerlukan hanya 1 dos. Dan tahap keberkesanan vaksin ini dari segi ujian-ujian klinikal, kita dapati setelah beberapa tempoh hari, mungkin 7 atau 14 hari daripada mendapatkan vaksin tersebut. So, jangka masa berapa lama protection ini akan ada, untuk jangka panjang, kita masih sedang mempelajari. Kita tahu daripada kajian-kajian vaksin setakat ini, contohnya, sehingga 4 bulan memang ada potensi daripada suntikan vaksin. Tapi berapa lama setelah itu, kita akan mendapat jawapannya dalam masa yang kita akan pergi. Dan as we go, you will get the answer.